ancaman besar, iaitu pekerja asing di negara ini yang sudah monopoli. Sikap kaum Melayu Malaysia memang lucu dan bermacam-macam. Ada yang asyik berhalusinasi dan menikmati dongeng masa lalu, bersama profesor mereka yang memang spesialis membesar-besarkan sejarah Melayu. Tapi ada juga kaum Melayu yang sehari-hari sibuk mengurusi perilaku para pendatang asing. Kendati sudah ada polisi dan pihak imigrasi yang menangani mereka, banyak kaum Melayu yang merasa perlu ikut menertibkan warga asing. Nah, beberapa hari terakhir, sebagian kaum Melayu juga sibuk menggelar aksi solidaritas terhadap Palestina. Kaum Melayu Malaysia sangat lantang mengecam ulah Israel, negara yang dalam sejarahnya semacam dibuatkan oleh Inggris. Hal ini sebenarnya agak mirip dengan sejarah negara Malaysia sendiri, yang diberi kemerdekaan oleh Inggris. Itulah yang lucu. Kini kaum Melayu Malaysia berteriak-teriak menentang Israel, negara yang didirikan oleh Inggris. Padahal, dalam sejarahnya kaum Melayu Malaysia pun dulu dibantu oleh Inggris. Bahkan kaum Melayu Malaysia menyambut baik kedatangan tentara British pada tahun 1945. Dan pada saat yang sama, para santri Indonesia berjihad, berperang melawan Inggris di Surabaya. Perlawanan kaum santri itulah yang kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Sikap kaum Melayu Malaysia terhadap para pendatang pun rada aneh. Mereka memasukkan orang Arab, India, dan sebagainya sebagai Melayu asalkan beragama Islam. Tapi belakangan ini kaum Melayu Malaysia memperlihatkan sikap yang kurang suka terhadap para pendatang, walaupun mereka beragama Islam. Selanjutnya mari kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah pendatang asing di Malaysia. Menurut kaum Melayu Malaysia, para pendatang telah memicu banyaknya kasus kriminalitas di Malaysia. Kaum Melayu juga sering mengunggah video mengenai perilaku pendatang di media sosial. Belum lama ini ada juga kasus orang-orang Pakistan yang diduga memukul seorang anggota askar atau tentara sukarela di Malaysia. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, tapi kurang mendapatkan respon. Yuk kita simak ya. Seolah-olah tidak berpenghujung, isu melibatkan pendatang asing masih lagi berleluasa dan menjadi perbualan hangat di media sosial. Berdasarkan rekod, jumlah pekerja asing di seluruh negara setakat 31 Disember tahun lalu adalah seramai 1.5 juta orang. Majoriti pekerja asing di negara ini berasal dari Indonesia. Selebihnya adalah dari Bangladesh, Nepal, Myanmar dan Pakistan. Baru-baru ini rakyat meluahkan kegusaran mereka berhubung peningkatan kes jenayah yang semakin membimbangkan akibat perbuatan golongan berbagai. Ia susulan pembukaan permohonan semula pengambilan pekerja bagi 3 subsektor perkhidmatan iaitu tukang gunting rambut, tekstil dan kedai emas akan bermula 10 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia KSM, Wisima Kumar berkata jumlah kuota yang diperlukan adalah 7,500 termasuk 5,000 pekerja sedia ada di negara ini dan cara permohonan perlu dibuat oleh pihak majikan. Masalah kedatangan pendatang asing juga sukar dibendung kerana kerajaan memerlukan kehadiran mereka untuk mengisi kekosongan kerja yang kebanyakannya tidak diminati rakyat Malaysia. Tidak dinafikan kemasukan pekerja asing ke Malaysia sememangnya menyumbang dari segi pembangunan dan ekonomi negara. Namun kerajaan juga perlu meneliti impak negatifnya kepada rakyat. Ini kerana masalah lambakan warga asing turut menyumbang pada peningkatan kadar jenayah secara drastik di negara ini. Melalui rakaman video live malam daripada akaun TikTok Live Ustaz Sofian, mangsa Samsel Pakistan ini yang juga seorang askar menceritakan detik-detik dirinya dikepung Samseng Pakistan sehinggalah cerita dirinya membuat laporan kepada pihak polis. Lagi tak boleh nak hadam apabila berada askar ini mengatakan seorang anggota polis telah menasihatkannya supaya tidak dipanjangkan hingga ke mahkamah jika sayangkan kejayaannya. Inilah rakyat merasa sangsi dengan pihak berkuasa ini. Siapa yang warga asing sebenarnya di bumi Malaysia? Kenapa Pakistan ini tak boleh dikenakan tindakan undang-undang? Ini bukan macam movie Tamil, polis banyak terima rasuah. Memang dah kepung, memang ramai orang daripada kedai sebelah datang, kedai sebelah ni datang, semua datang. Dah kepung saya. Lepas tu saya pun tak boleh buat apa pasal saya fikir ada anak bini dalam kereta saya. Jadi takut jadi apa-apa, saya pun kecoh itu sampailah benda tu sampai saya bawa balik. Benda tu barang tu lah. Tapi saya rasa macam tak puas hati lah pasal saya sebagai seorang tentera, rakyat orang Malaysia, saya kena benjol kepala daripada warga asing, daripada Pakistan. Jadi tak adil lah. Hospital belum? Saya lagi nak pergi hospital daripada report polis tu ada. Tak dapat info. Okey, saya tanya. Semasa buat report polis, belum pergi hospital terus pergi buat report polis? Ya betul, report polis.
Sebenarnya kena pergi hospital dulu baru buat report polis. Pasal yang dekat balai polis tu tadi dia ada keluar daripada surat polis tu lah. Pergi buat rawatan dulu. Polis Untuk bawa pergi. Bawa warna kuning ni ada ni. Okey. Surat ni. Surat polis ni. Okey. Tu belakang tu laporan saya. Dalam laporan tu ada tulis tak yang Pakistan kepung semua ada? Pakistan kepung ada ramai orang. Lepas tu dia ada tulis dia hentak dahi saya. Pakai dahi dia. Habis tu Pasal saya jadi AIO dia ada buka IP, dia buka section apa tu? dia buka kes apa tak tahu, tapi dia cuma yang kat balai tu bagi tahu saya, dia cuma cakap kes ni dia tak boleh kena tangkapan. Pasal apa benda ni tidak melibatkan apa, dia tak pakai benda tajam ataupun dia tak ugut saya, dia cakap macam tu. Saya cakap mana boleh macam Beri tumbuk balik muka dia cakap dah kepala dah benjol pun tak boleh buat tangkapan ke? Dia cakap tak boleh, ini akta dia cakap. Memang law tu dia cakap. Saya pun tak faham law dia akta mana dia cakap. Lepas tu bagi tahu, dia cakap masa kau tentera, jangan buat kes ni. Lagi satu dia cakap dengan saya, dia pun macam gertak saya lah ceritanya. Kalau saya sebagai penjawat awam, kalau boleh janganlah benda ni jadi kecoh sampai ke atas, sampai mahkamah. Takut awak penjawat awam, awak sayanglah kerja awak. Jadi saya pun mula fikir macam bahayalah, saya sayang kepada kerjaya saya sebagai tentera. Kita sayang pada kerjaya kita biar orang asing. So kita gila punya AIO. Itu sarjan kan? Sarjan, ya betul. Sarjan bagi nasihat macam tu. Saja itu saya cakap. Patutnya dia tengok kita dah lah, saya dah penjawat awam, polis tu pun penjawat awam. Jadi tak boleh lah macam tu, dia patut kena lebih kepada saya. Dan saya pun kepala dah bengkak dah. Takkan dia lebih kepada warga asing. Orang tu pun saya dengar baru-baru ni tak ada permit. Kosong juga orang tu. Orang tu kosong. Okey, dia ada kosong. panggil tak orang tu pergi balai? Saya pergi balai memang orang tu tak timbul langsung yang hentak air saya. Memang saya tak nampak langsung. Orang tu tak timbul, macam mana sarjan tu boleh bagi tahu bahawa tak boleh buat tangkapan. Kalau memang tak timbul. tangan kosong tak boleh buat tangkapan, kita pergi tumbuk balik muka warga asing tu, tengok dia boleh tangkap kita ke tak boleh. Itu dia cakap, ni pasal apa kes ni dia tak pakai senjata macam tajam apa semua, jadi tak boleh buat tangkapan, dia cakap itu. Saya rasa ini perlu kita buat. Nanti kita pergi balik di balai itu, buat laporan kepada Jabatan Integriti PDRM. Buat laporan ke chief dan tulis nama sarjan tu, buatkan apa yang sarjan tu cakap. Tulis semua jabatan perinci, buat laporan ke Jabatan Integriti Polis. Kita tengok sarjan ni nak kena tindakan apa. Itu saya cakap. Lepas tu dia macam, saya tak tahulah, dia orang ni lebih kepada warga asing lah. Padahal dia orang tak fikir saya sebagai anggota tentera, kepala dan ni, patut dia orang lebih kepada saya. Patut kena terus melulu kat warga asing tu. Begitulah guys kasus askar yang dikepung oleh orang Pakistan. Selanjutnya kita akan simak pendapat seorang warga Malaysia mengenai pendatang asing yang katanya telah menjadi ancaman besar. Yuk kita simak videonya. Mari sini. Saya panggil lu kena cakap. Bukan saya kena cakap, lu kena cakap. Lu tak ada cakap, saya macam mana mau cakap? Tengok, ini orang lari lagi. Ayo, pening lah, saya pening lah. Betul-betul pening. Apa yang pening? Tidak lama lagi, ramai akan kita jadi pening. Apa yang saya cuba kata pening, iaitu keadaan sekarang sedang memeningkan banyak perkara. Ingat, ramai kawan-kawan kita di Malaysia, terutama sekali sahabat kita, kawan-kawan Melayu kita, kata ancaman besar adalah daripada kaum Cina dengan kaum India. Dan macam-macam tomahan, macam-macam kritikan telah dilontar kepada kami. Tetapi ingat, pada hari ini saya telah mengkaji dan telah mendapat beberapa berita-berita terkini dan juga daripada media-media, daripada berita multimedia, daripada TV dan daripada semua stesen-stesen TV di sini. Apa yang saya telah kaji selama 9 tahun. Ancaman besar sedang berlaku. Ancaman besar iaitu kehadiran ratusan jutaan pekerja asing di negara ini yang sudah monopoli warga kota. Semasa perayaan kita boleh nampak kemunculan mereka di Kuala Lumpur, di mana kota raya yang besar-besar. Dan mereka juga sudah mula tunjuk taring mereka, iaitu habis pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti kontrak motong kelapa sawit, motong getah, kontrak buat rumah, kontrak besi buruk, kontrak macam-macam buat rumah dan macam-macam. Mereka sudah cuba dan telah dan sedang monopoli semua kerja raya kita. Siapa yang tergugat? Ingat, saya mohon maaf kalau saya terlanjur. Cuma ini adalah tafsiran, andaian dan juga satu kajian daripada isi hati kita.
Yang bakal tergugat adalah orang Melayu kita. Mereka sekarang ramai pekerja-pekerja asing. Saya tak nak bagi tahu siapa bangsa daripada negara mana. Mereka berada di kampung, di estate, di bandar dan di tempat pendalaman. Mereka sudah buka kedai, mereka sudah buat perniagaan, mereka sudah macam-macam. Ingat orang-orang Melayu kita. Saya minta maaf sekali lagi. Mereka adalah bakal menggugat kaum Melayu di Malaysia sebenarnya. Begitulah berbagai keluhan kaum Melayu Malaysia terhadap para pendatang asing. Hampir setiap hari ada saja kaum Melayu Malaysia yang menyampaikan reaksi mereka lewat media sosial. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.